Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran sekali lagi bersama dengan saya Ustazah Nur Aini dari SMK Pulau Serai. Apa khabar anak-anak Ustazah hari ini? Ustazah harap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, mari kita lihat apa yang nak kita belajar pada hari ini. Okay, sebelum Ustazah memaklumkan tajuk kita pada hari ini, cuba lihat terlebih dahulu apa yang ada di paparan skrin. Okay, yang pertamanya ialah ada haiwan, kambing. Kemudian yang kedua ialah gambar baby. Jadi apa perkaitan antara kedua-duanya? Okey, ada yang dah jawab. Okey. Sembelihan ataupun kambing dengan bayi. Okey, perkaitannya ialah pada kelahiran bayi, kita sembelih haiwan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan bayi. Jadi, apa yang nak kita belajar pada hari ini ialah pendidikan Islam untuk tingkatan 4 dalam bidang fiqh dalam pelajaran yang ke-15 unit 2 iaitu akikah. Okey, anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 123. Okey, kita lihat dulu sebelum kita meneruskan standard pembelajaran untuk pembelajaran kita pada kali ini iaitu 4.22.1 menyatakan maksud, hukum, dalil serta haiwan yang disyariatkan akikah. Kemudian yang kedua 4.22.2 menjelaskan syarat sah akikah, perkara sunat akikah dan tempoh pelaksanaan akikah. Kemudian yang ketiga 4.22.3 menjelaskan pembahagian daging akikah. Dan yang terakhir 4.22.4 merumuskan hikmah akikah. Mari kita lihat satu persatu maksud akikah. Maksud akikah ialah binatang ternakan yang disembelih kerana kelahiran bayi. Sebab tu tadi Ustazah ada gambarkan haiwan kan, haiwan ternakan. Kerana kelahiran bayi. Okey, apakah hukum akikah? Hukum asal akikah ialah sunat muakkad. Walau bagaimanapun, hukum ini boleh berubah jika sekiranya seseorang itu bernazar untuk melakukan akikah, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Tapi hukum asal akikah ialah sunat muakkad. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Samurah Ibnu Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatih yuzbahu anhu yawmas sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suh." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Apa maksudnya? Okay, setiap anak yang dilahirkan itu tergadai. Murtahanun maksudnya tergadai. Bi'aqiqatih dengan akikahnya. Okay. Ada ulama yang mengatakan maksud tergadai di sini ialah apabila di akhirat kelak anak tersebut dia tidak dapat memberi syafaat kepada kedua ibu bapanya. Maka disembelih haiwan pada hari yang ketujuh, kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Okey, kita lihat. Ini ialah seekor unta, anak unta. Okey, apa yang Ustazah nak sebutkan, nak kaitkan dengan anak unta ni? Okey, jenis-jenis haiwan yang disyariatkan untuk akikah. Bukan semua jenis haiwan. Haiwan ternakan al-an'am sahaja yang boleh dilakukan akikah. Kalau nak sembelih haiwan lain, tidak sah. Jadi ini sahaja haiwan yang disyariatkan untuk akikah. Yang pertamanya ialah unta. Kemudian yang keduanya ialah, okay, nampak tu, kerbau. Okay, kemudian jenis haiwan yang ketiga iaitu biri-biri. Okay, dan juga kambing. Okay. Jika sekiranya nak menyembelih lembu pun boleh. Lembu dengan kerbau satu kategori yang sama.
Okey, kita lihat seterusnya syarat sah akikah. Okey, syarat sah akikah. Yang pertama, niat ketika sembelih. Jadi ketika sembelih haiwan, kita hendaklah niat akikah. Jika sekiranya kita sembelih, masa sembelih tak niat akikah, dia jadi sembelihan biasa, tidak sah sebagai akikah. Kemudian yang kedua, bila masanya setelah bayi dilahirkan dengan sempurna. Setelah bayi dilahirkan je, dah boleh melakukan akikah. Tetapi masa yang paling baik, masa yang paling afdal ialah pada hari ke-7 kelahiran. Walau bagaimanapun, setelah bayi dilahirkan, dah boleh dilakukan akikah. Okey, kemudian syarat yang ketiga, binatang cukup umur. Tadi kan yang kita dah sebut tadi, haiwan-haiwan, jenis-jenis haiwan tadi, haiwan yang dah cukup umur. Berapa cukup umur dia? Okey, unta 5 tahun ke atas. Okey, kalau kita nak sembelih lembu ataupun kerbau yang tadi tu, umurnya mestilah 2 tahun dan ke atas. Manakala kambing 2 tahun ke atas dan biri-biri 1 tahun ke atas. Manakala biri-biri berumur 1 tahun ke atas ataupun haiwan tersebut sudah pun bersalin gigi. Apa maksud bersalin gigi? Bersalin gigi ni, gigi susu dia tu dah gugur, dah tercabut dah. Dia akan tumbuh gigi yang baru. Itu maksudnya biri-biri tersebut telah pun matang. Dan ada yang setengah biri-biri itu dia berumur 6 bulan, giginya telah pun tertanggal. Jadi dah boleh dibuat akikah. Dan sifat-sifat al-an'am. Okey, pilihlah haiwan yang sihat dan tidak cacat. Cacat di sini, cacat yang boleh mengurangkan dagingnya. Misalnya patah kaki, tak ada kaki sebelah, ataupun telinganya tercabut dan sebagainya. Okey, kita lihat seterusnya perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika berakikah. Berdoa ketika sembelih akikah. Kemudian masa matahari naik ataupun waktu duha. Jangan sembelih waktu petang. Tak dapatlah pahala sunat. Sah juga tetapi tidak mendapat pahala sunat akikah. Kemudian pada hari yang ke-7 kelahiran. Ya, ini yang paling afdal, yang paling baik. Walau bagaimanapun, jika sekiranya nak melakukan sebelum hari ke-7 pun, harus boleh dilakukan. Dan tulangnya tidak dipatah-patahkan. Hanya potong bahagian sendi-sendi sahaja. Jika sekiranya ia terlalu besar, bolehlah dipotong tetapi tidaklah terlalu kecil. Dipotong itu, dipatahkan itu, tidaklah sampai hancur. Okay, kemudian mencukur rambut bayi dan diberi nama. Cukur rambutnya wayuh laku roksuh, dicukur semua rambutnya dan diberi nama. Kemudian yang terakhir, bersedekah emas ataupun perak seberat timbangan rambut bayi. Rambut yang dicukur tadi tu ditimbang, kemudian disedekahkan emas mengikut berat timbangan tersebut. Kalau 7 gram, belilah emas 7 gram dan sedekah kepada fakir dan miskin. Itu perkara sunat akikah. Okey, seterusnya kita lihat tempoh pelaksanaan akikah. Sunat dilaksanakan akikah bermula dari bayi tersebut lahir dengan sempurna. Lahir je dengan sempurna, siap. Okey, sunat dilakukan akikah. Sehinggalah tempohnya mencapai usia baligh. Sampai di usia dia baligh. Sunat untuk dilakukan akikah. Tetapi, apabila sampai hari ke-7 kelahiran, hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut dan masa yang paling baik, masa yang paling afdal dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Okey, kita lihat bagaimana kita nak membahagikan daging akikah ini. Okey, daging akikah sunat dimasak manis,
dimasak-masak manis. Kemudian setelah dimasak, disedekahkan kepada fakir dan miskin. Yang dah siap masak, disedekahkan. Sama ada nak dibungkus, nak dijemput buat kenduri dan sebagainya. Tetapi sunat kita masak siap-siap. Kalau korban, sunat kita bagi mentah yang ada darah lagi. Tapi kalau akikah, sunat dimasak manis. Kemudian disedekahkan setelah dimasak. Dan sunat juga disedekahkan kepada orang miskin. Tapi kalau nak bagi saudara mara yang tak miskin, boleh ke? Boleh. Kemudian sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Kalau mak dia yang akikahkan untuk anak dia, mak dia sunat makan sedikit daripada daging akikah tersebut. Kalau ayah dia yang akikahkan untuk bayinya, ayahnya yang sunat makan sedikit daripada daging akikah. Okey, seterusnya hikmah akikah. Okey, yang pertama, menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT di atas kelahiran bayi. Bukan senang untuk dapatkan seorang zuriat. Jadi bersyukurlah mendapat zuriat. Kemudian yang kedua, menyuburkan sifat pemurah. Sebagai seorang bapa ataupun sebagai seorang ibu, sifat pemurah amat digalakkan. Jadi, nak menyuburkan sifat pemurah, disunatkan kita untuk berakikah. Dan yang ketiga, menghebahkan berita kelahiran bayi. Nak maklumkan, wah dah dapat dah anak baru. Jadi kita pun melakukan akikah untuk menghebahkan, memaklumkan tentang kelahiran bayi. Okey, Ustazah harap apa yang saya sampaikan sebentar tadi mendapat manfaat untuk anak-anak anda bersama. Jadi, sebelum Ustazah berakhir, sekian sahaja daripada Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan sebentar tadi mendapat manfaat untuk anak-anak Ustazah dan juga rakan-rakan anak-anak Ustazah. Jadi Ustazah harap video ini dipanjangkan, share kepada rakan-rakan yang lain dan jangan lupa subscribe channel Ustazah supaya Ustazah lebih bersemangat untuk membuat video yang akan datang. Dan jangan lupa tekan butang loceng supaya anak-anak mendapat notifikasi apabila video Ustazah yang terbaru di-upload dalam channel. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.